A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah daripada Masjid Sengkurung Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, insya-Allah kita akan bersama-sama sekali lagi di dalam sesi kisah-kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang saya kasihi seterusnya ahli-ahli jemaah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, untuk memberkati majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita memulakannya dengan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur walaupun kita dalam keadaan begini, kita dilimpahkan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan umur kepada kita, masih memberikan kesihatan kepada kita, masih memberikan peluang kepada kita untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun kita menghadapi suasana begini dan terpaksa mengadakan sesi pada malam ini secara online, tetapi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, akan tetap memberikan semangat kepada kita, tidak berganjak insya-Allah walaupun apa yang berlaku, walaupun dalam suasana apapun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Syababul Iman daripada Masjid Sengkurung yang telah berusaha untuk bersama-sama pada malam ni mengadakan majlis ini, meneruskan majlis ini walaupun dalam suasana keadaan kita. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung apa yang telah kita baca. Kita telah tergendala pada minggu lepas kita tidak dapat mengadakan sesi ini kerana suasana baru yang terpaksa diputuskan terlebih dahulu, dibincangkan bagaimanakah bentuk yang terkini. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat sambung sesi kita, iaitu sesi kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran ini, walaupun dalam suasana begini insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita tetap akan menyambung apa yang telah kita buat pada 2 minggu lepas, iaitu kita telah bersama-sama membaca untuk kisah Nabi Yusuf ini secara special. Malam ni adalah malam yang ke-6, sesi yang ke-6, sesi yang ke-6 daripada kisah Nabi Yusuf. Oleh kerana kisah Nabi Yusuf ni adalah merupakan satu kisah yang special, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ini dalam Al-Quran secara setempat, iaitu ditempatkan dalam satu surah sahaja. Dan kita sebutkan sebelum daripada ni, surah Nabi Yusuf ini, perkataan Nabi Yusuf ni hanya disebutkan di dalam 2 surah saja dalam Al-Quran. Yang pertamanya adalah dalam surah Yusuf, dan yang keduanya daripada surah Ghafir, dalam surah Ghafir. Tetapi dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala cerita hanya sedikit saja tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Cerita yang penuhnya daripada awal, daripada baginda alaihi salam masih kecil sehinggalah kepada baginda sampai kepada penghujungnya, maka diceritakan sepenuhnya di dalam surah Yusuf. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita akan bersama-sama insya-Allah akan membaca surah Yusuf. Kita telah sampai kepada ayat yang ke-45 insya-Allah, ayat yang ke-45. Jadi apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikutnya kita berada sekarang pada muka surat 241 241 daripada juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 daripada surah Yusuf. Oleh kerana kita ayat 45 ni ayat yang kedua daripada muka surat ni, kita akan balik semula ke belakang sekejap iaitu kita sampai kepada kisah Raja negeri Mesir telah bermimpi. Jadi apa yang dia mimpi iaitu dia melihat yang kita sebutkan pada 2 minggu lepas, iaitu dia telah melihat yang pertamanya 7 ekor lembu kurus telah memakan
7 ekor lembu gemuk. Gitu kan. Jadi ada 7 ekor, ada 7 ekor. Kemudian 7 ekor yang kurus ni makan 7 ekor yang gemuk ni. Kemudian satu lagi ialah ada tangkai gandum. Ada 7 tangkai gandum yang hijau, yang ranum, yang bagus. Tiba-tiba ada 7 lagi tangkai gandum yang memang dahsyat lah kita katakan, yang yang kita kata kering, dan itu jadi kemudian selepas daripada tu dianya telah dimakan, bukan dimakan tapi maknanya diungkit gitu. Jadi yang kering ni pun jadi yang gandum yang ranum tadi, yang hijau elok tadi pun telah di ni kan ini. Jadi sekejap insya-Allah, sekejap, minta maaf sekejap, minta keuzuran sekejap, 1 minit. Jadi itu adalah mimpi raja tersebut. Jadi akhirnya raja tersebut pun bertanyalah kepada orang-orang yang berada di keliling baginda lah, apa kau takbir kepada mimpi tersebut. Jadi apa yang dijawab oleh orang-orang yang keliling baginda tu, raja negeri Mesir ni, dia kata kami tak tahu. Dan inilah jawapan dia, ayat ke-44, dia kata qalu adrasu ahlam. Tuanku, mereka berkata semua ni mimpi karut, ni mimpi, jangan percaya sangatlah mimpi. Adras tu maknanya ialah campuran benda-benda yang baik dengan yang buruk, maknanya ialah benda-benda yang tak boleh pakai sangatlah. Itulah maksudnya adrasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Akhirnya mereka mengakulah kami ni tak tahu sangat pun takbir mimpi ni. Jadi oleh kerana itulah maka pada ketika itulah berlakulah satu peristiwa, iaitu kita ceritakan sebelum daripada ni, Allah Ta'ala ceritakan bahawa di dalam dalam penjara yang tinggal bersama, masuk ke dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf tu ialah 2 orang lelaki, yang mana salah seorang daripada lelaki ni telah selamat ni. Salah seorang daripadanya telah mati, dihukum mati, iaitu yang kita sebutkan, yang dia mimpi dia telah membawa roti di atas kepalanya, kemudian datanglah burung memakan daripada roti tersebut. Maksudnya ialah dia ni telah dibunuh. Jadi selepas daripada tu, yang selamat tadi ni, Nabi Yusuf alaihissalam telah beritahu kepada dia, nanti kau keluar daripada penjara ni, kau jangan lupalah nanti kan sebutkan aku kepada raja, kepada tuan kamu. Tuan kamu tu maksudnya ialah tuan yang ni lah, sebab dia ni hamba kan. Jadi tapi terjadi apa yang terjadi, iaitu orang tersebut telah lupa untuk menceritakan kepada raja Mesir ni tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tertinggallah Nabi Yusuf tu beradalah di dalam penjara selama, dikatakan oleh setengah ulama tafsir, ia 7 tahun. Jadi tengok kan betapa lamanya. Jadi Allah SWT sebut sini waqala allazi naja minhuma, lalu berkatalah salah seorang tadi yang selamat tadi tu, daripada 2 orang yang selamat tu, naja minhuma, yang selamat daripada keduanya, iaitu orang yang bekerja sekarang ni memberi minum kepada raja. Jadi dia tukang menghidangkan minuman dan sebagainya. Waddakara ba'da ummah, dia telah barulah dia teringat. Waddakara makna zakara, maknanya dia telah teringat apa yang dia janji dengan Nabi Yusuf alaihissalam dulu masa dalam penjara tu, ba'da ummah, selepas daripada ummah itu maksudnya ialah bukannya umat manusia, bukan, tapi selepas daripada tempoh yang lama, satu tempoh masa kan. Ummah tu maknanya hinum minad dahri, itu maksud dia kan, satu maksud. Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun, lalu dia pun berkatalah, bila dia mendengar ni, dia kata aku tahu, dia kata gitu kan, dia kata aku tahu, dia kata ana unabbiukum bita'wilihi, aku akan beritahu kepadanya, sebab aku, dia pun ceritalah kan kisah dia dalam gini, dia kata jadi fa'arsilun, utuskan aku. Jadi diriwayatkan, dikatakan pada masa tersebut penjara tersebut tidak berada di tengah-tengah bandar, tapi penjara tersebut tu berada jauh sikit daripada bandar tu. Jadi fa'arsilun, utuskanlah aku, maknanya
hantar aku nak pergi jumpa seseorang yang akan memberitahu takbir mimpi ni. Jadi dia pun pergilah. Lalu dia pun setelah daripada dia apa yang tadi ni, As-Saki tadi ni, orang yang memberi minum, peminum raja ni, dia pun pergilah kepada penjara tu. Lalu dia berjumpa dengan Yusuf yang masih lagi berada dalam penjara tu. Jadi kalau ikut ialah kata, mestilah Yusuf akan berkata kepada, kalau ikut orang biasa lah kan, apalah kau ni, kau mana kau dah hilang keluar daripada penjara, kalau ikutnya macam tu lah kan. Tetapi Nabi Yusuf diceritakan tak adalah marah-marah kepada dia kan. Tetapi sebab apa kan, kita ceritakan sebelum daripada ni kan, itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala menurut satu pendapat tafsir. Dia kata kan, kenapa? Kerana Nabi Yusuf pada kita tu hilang sedikit iaitu hilang sedikit rasa dia ni, tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kadang merasa bergantung kepada orang tadi tu, dengan harapan dia orang tadi lah yang akan memberitahu kepada raja tu. Jadi akhirnya lupa. Tengok kan, Allah Ta'ala telah lupakan. Jadi akhirnya Yusuf ni pun, dia pun berkatalah, Yusuf, dia kata, wahai Yusuf, dia kata, ayyuhas siddiq. Pandai cakap tu, kau ni memang betul gitu kan. Jadi dia puji Nabi Yusuf dan sebagainya. Ayyuhas siddiq, dia kata, wahai siddiq, aftina fi sab'i baqaratin. Dia pun katalah aftina beri fatwa, tapi bukan maksud beri fatwa, maksudnya berilah apa pandangan kau, apakah maksudnya fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. 7 ekor lembu ijaf, lembu kurus, memakan lembu yang siman. Siman tu maksudnya ialah yang gemuk, maknanya lembu gemuk. Yang kurus makan gemuk, bukan gemuk makan kurus. Terbalik kan. Jadi wasab'i sumbulatin khudrin, dan kemudian lagi 7 tangkai gandum yang berwarna hijau, wa ukhra yabisat, dan yang lain tu ada satu lagi yang yabisat. Yang bisat ni kering. 7 tangkai juga kering, tapi 7 tangkai ni lah, dia ni macam makan, bukan makan lah, dia membelik itu, akhirnya jadi semua jadi kering. Gitu. La'alli arji'. Dia pun kata la'alli arji', tolong beritahu aku wahai Yusuf, dia kata la'alli arji', moga-moga aku ni akan dapat kembali. Dia ni maknanya, kalau dari segi percakapan, kata ahli tafsir kata, maknanya dia pun berhati-hati juga, sebab dia tak tahu juga ni, tak tahu adakah dia ni akan dapat pergi kepada raja, dapat beritahu kepada raja ataupun tidak. Jadi la'alli, dia kata, moga-moga aku arji' ilan nas, aku akan kembali kepada manusia. Manusia situ ialah raja dan orang-orang raja maknanya. Kemudian la'allahum ya'lamun, moga-moga mereka ni tahu apa? Tahu takbir mimpi yang telah kau ceritakan tadi tu. Jadi maknanya sini kan, Nabi Yusuf alaihissalam ni, bila dia ni datang ni, orang datang, tak adalah dia kata, kau mana, kenapa kau tak cerita, keluarkan aku dulu daripada penjara. Maknanya dia tak kalut lah, dia tak kelang kabut lah, maknanya dia tak sibuk lah, yang dia fikir nak keluar daripada penjara. Maknanya dia dah apa ni, kita kata dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi yang dia fikirkan, kalau orang tanya dia akan jawab lah, tak kira lah kan, dia tak marah-marah lah kepada orang tu kan. Kemudian dia kata apa? Qala tazra'una. Lalu berkata Nabi Yusuf setelah daripada tu, dia pun ceritalah, Nabi Yusuf memberi takbir, maknanya memberikan mimpi raja tu kan, memberi takbir mimpi lah kita panggil kan, takbir mimpi raja tu, dengan dia kata, dan diberikan juga penyelesaian. Maknanya dia bukanlah hanya kata ini maksudnya begini, maksudnya akan datang tahun, tak, tapi dia terus beri penyelesaian kan. Penyelesaian dia tu dia kata situ kan, iaitu qala kata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinin. Kamu sekarang ni tazra', kamu menanam 7 tahun. 7 tahun da'aba tu makna mutatabi'ah. Makna mutatabi'ah tu maknanya ialah bersungguh-sungguh. Gitu kan. Maknanya jangan main-main makna kan. Tak adalah maknanya relax-relax kan, tak ada. Kamu bersungguh-sungguh, da'aba. Kamu mesti tanam selama 7 tahun tu secara bersungguh-sungguh. Fama hasadtum, dan kemudian apa yang kamu dapati, kamu perolehi selama kamu tanam selama 7 tahun tu, dia kata fazaruhu fi sumbulihi. Nabi Yusuf terus bagi cadangan kan, bagi penyelesaian. Dia kata apa? Dia kata fazaruhu fi sumbulihi. Apa yang kamu dapat tu, tinggalkan dia pada sumbul. Sumbul ni maknanya ialah pada tu tangkainya. Maknanya jangan pisahkan daripada tangkai dia. Jadi kalau gandum tu, kamu ambil gandum tu, mana bila dapat gandum tu, biarkan pada tangkai dia. Tengok kan penyelesaian Nabi Yusuf. Jadi maknanya kita kata
Yang Nabi Yusuf dalam penjara, daripada mana dia tahu benda-benda ni semua? Itulah maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia kata macam tu, fazaruhu fi sumbulihi, sebab apa? Kalau dah dicabut, memang betul kan, kalaulah biji-bijian tu dicabut daripada tangkai, dia tak akan tahan lama dah. Dia mesti dah. Tapi kalau dia masih berada pada tangkai dia tu, dia akan tahan lama. Dia akan tahan. Kalau ikut cerita sini, dia ikut dalam ni lah, maknanya sampai 7 tahun dia boleh tahan. Jadi Nabi Yusuf berkata, dia kata fi sumri illa qalilam mimma takulun, kecuali apa yang kamu nak makan. Kamu nak makan, maknanya kamu nak makan, barulah kamu pecahkan dia daripada tangkai dia tu, barulah kamu itulah kan proses dia tu untuk jadi gandum dan sebagainya. Jadi tapi qalila, sedikit saja tu, jangan buat, yang lain jangan buat, jangan sentuh, gitu kan, kekalkan dia di dalam pada tangkainya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, illa qalilan, melainkan sedikit, mimma takulun, apa yang kamu nak makan. Kemudian summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidad. Kata Nabi Yusuf, selepas daripada tu akan datang, habis 7 tahun ni, selepas daripada tu akan datang apa? Ya'ti min ba'di zalika, akan datang selepas daripada itu sab'un shidad, 7 shidad. Shidad ni maksudnya ialah tahun susah, tahun kemarau. 7 tahun kemarau, 7 tahun yang susah, air kurang dan macam-macam lagi lah, tumbuhan tak boleh tanam dan sebagainya. Nabi Yusuf kata, yakulna ma qaddamtum, dia akan makan apa yang kamu telah berikan, kamu tanam sebelum daripada ni. Maknanya kamu tanam 7 tahun tu, nanti dia akan makan apa yang kamu, maknanya 7 tahun 7 tahun, gitu akan makan tu, maknanya bukan dimakan, tapi maknanya ialah dia akan, kamu terpaksa gunalah kan. Jadi apa yang kamu ni kan, kamu terpaksa kamu terpaksa gunakan apa yang telah kamu tanam selama 7 tahun ni. Kemudian Allah SWT, Nabi Yusuf kata ni, summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi selepas dari itu, minta maaf dia dah pusing-pusing sikit kan. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Kemudian dia kata illa qalilan mimma tuhsinun, melainkan sedikit saja apa yang kamu tadakhirun tu. Tuhsinun tu maknanya yang kamu pelihara, yang kamu simpan tu. Jadi maknanya gitulah, maknanya 7 tahun, 7 tahun akan makan semua. Selepas daripada tu, Nabi Yusuf kata summa ya'ti min ba'di zalika amun, selepas daripada tu akan datang pula ya'ti min ba'di zalika amun, tahun apa? Selepas habis 7 tahun, kemudian 7 tahun, kemudian datang selepas pula amun fihi yughasun nas. Pada masa itu dia kata selepas 7 tahun, maknanya dah 14 sudah 14, masuk tahun yang ke 14 15 ni. Pada masa itu dia kata ialah yughasun nas. Yughas tu maknanya hujan yang turun maknanya. Jadi yughasun nas, hujan turun kepada manusia, wa fihi ya'sirun, dan pada masa tu kamu pun dapatlah ya'sirun. Ya'sirun tu maknanya memerah. Memerah ni kalau ikutnya memerah apa? Bukan berah kain, tapi maksudnya ialah membuat jus daripada buah-buahan. Maksudnya situ ialah buah-buahan dah banyak lah. Jadi maknanya pada masa dah lega semula dah. Jadi maknanya akan ambil masa selama 14 tahun cerita ni kan. Okey jadi tu cerita dia lah kan. Jadi summa ya'ti min ba'da zalik amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun wa qala al malik. Jadi ni pun ceritalah tadi apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf ni. Kemudian dia pun, orang tadi ni pun pergilah cerita kepada raja. Bila habis cerita kepada raja, raja kata apa? Kata wa qala al maliku ituni bihi. Jadi raja pun beritahu kepada, bawa ke sini, bawa dia tu kat sini tu. Jadi as-saki tadi tu, yang penghidang air, penjaga air raja tadi, bila dia cerita semua ni adalah orang yang dalam penjara tu, raja tu beritahu, kata bawa dia sini, bawa orang yang pandai tu, yang pandai mentakbir tu, bawa dia ke sini. Jadi kata raja, wa qala al-maliku tuni bi falamma ja'ahu ar-rasul. Apabila datang ja'ahu, hu tu ila Yusuf, hu tu ila Yusuf. Apabila datanglah, jadi bila raja tu perintah, maka pergilah orang yang buat tu untuk pergi beritahu kepada Nabi Yusuf ni, raja dah minta kau supaya keluar, nak keluarkan kau ni. Tapi apabila Rasul tu lah maknanya ialah utusan, bukan Rasul Nabi. Utusan tu datang, utusan daripada raja tu datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang dalam penjara tu. Qala, apa kata Yusuf? Adakah dia nak keluar? Qala irji', dia kata. Qala irji', kata. Qala irji' ila rabbik.
Dia kata balik semula, tanya kepada Rabbik. Rabbik situ maksudnya ialah Tuhan kamu. Tuhan kamu tu maksudnya ialah raja lah. Gitu, bukan Tuhan Rabbik ni bukan Tuhan sini. Rabbik ni maksudnya Tuhan kamu, Tuhan kepada kamu jadi dia kata aku tak nak keluar. Inilah di sinilah maknanya kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya walaupun orang dah nak bawa keluar daripada penjara, dia tak nak keluar daripada penjara tu. Tu hebat dia kan. Kata Nabi berkenaan dengan perkara ni, kalaulah aku kata diminta keluar, disuruh keluar macam ni, aku mesti keluar kan. Tapi dia tak nak keluar. Sebab apa? Sebab apa Nabi Yusuf tak nak keluar sebenarnya? Walaupun orang dah nak keluar, nak bawa keluar, raja dah minta keluar, dah tarik dia keluar daripada penjara. Dia kata sini, dia kata apa? Dia kata Nabi Yusuf alaihissalam berkata, dia kata fas'alhu, aku tak akan keluar. Gitulah seolah-olahnya kan, aku tak akan keluar, tapi kena tanya dulu, mesti tanya dulu. Fas'alhu, tanya raja pemimpin ni kan, ma balun niswat allati qatta'na aydiyahunna. Tanya dulu perempuan yang ramai-ramai, bukan pada yang buat tak eloknya seorang je kan, kalau ikut yang asalnya iaitu isteri Aziz kan. Tetapi Nabi Yusuf ni nak generalkan, tak naklah mengaibkan. Dia kata ahli tafsir kata macam tu kan. Jadi dia nak apa ni, bagi umum. Berkata, dia kata apa cerita perempuan-perempuan yang dulu tu, yang potong tu, qata'na aydiyahunna, yang potong tangan tu, potong jari, potong jari tu. Jadi makna di sini Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf yang masyhurnya, makna orang semua tahu dia masuk penjara kerana apa? Dia melakukan kesalahan, dia buat tak elok kepada isteri Aziz tu. Itu yang orang tahu. Orang tak tahu bahawa dia tidak bersalah kan. Sebab apa? Selepas daripada tu cerita tu senyap perempuan-perempuan tu semua buat senyap, orang semua pun buat senyap. Jadi orang tak cerita apa kan. Jadi dia pun, orang tak tahulah kan. Jadi sekarang ni Nabi Yusuf, dia tak nak keluar daripada penjara sehinggalah dia ni dibersihkan nama dia dulu. Maknanya kalau tak bersih nama, dia tak nak keluar. Jadi sebab itulah dia nak bersihkan nama dia dulu. Dia tak nak hanya semata-mata raja buat keluar dia, raja pengampunan dia, maka dia punya boleh keluar. Tak, dia tak nak macam tu. Dia tak nak sebenarnya, seolah-olah dia nak beritahu, sebenarnya aku dulu masuk penjara bukan aku ni bersalah, yang bersalahnya orang lain. Itu. Jadi dia kata sini, jadi dia kata inna rabbi bikaidihinna alim. Nabi Yusuf kata inna rabbi itu siapa? Rabbi itu bukan Tuhanku. Rabbi situ maksudnya ialah tuanku, maksudnya tuan aku tu siapa? Ialah Aziz. Sebab dia dulu macam hamba kepada Aziz. Jadi dia kata tuan aku, iaitu Aziz tu tahu. Dia kata inna rabbi bikaidihinna alim, tuan aku tahu dengan apa ni sikap-sikap mereka ni, ataupun planning mereka dulu yang menyebabkan aku dalam masuk penjara ni kan. Sampai dia kata sampai tak bertahun-tahun ni kan, lama sangat aku ni dalam penjara ni kan. Tuan aku tahu, jadi aku nak bersihkan nama aku dulu. Itulah, jadi dia tak nak keluar dari penjara ni. Kata lagi, qala ma khatbukunna, lalu berkata sini ialah raja berkata. Raja pun ringkas ceritanya ialah Allah Ta'ala ceritakan ni, tapi kita faham dia punya tu kan, maknanya ada benda yang Allah Ta'ala tak mention lah kat sini kan, tapi difahamilah, iaitu raja pun mengumpulkan semua perempuan-perempuan tadi tu, perempuan-perempuan orang besar lah kan, isteri-isteri orang besar semua tu. Lalu raja pun bertanyalah kepada mereka, qala ma khatbukunna iz rawattunna Yusuf, apa hal kamu ni, apa cerita kamu ni, kamu telah menggoda Yusuf. Dia kata gitu kan. Raja tu berkata. Jadi daripada cerita ni kita boleh faham bahawa raja tu sebenarnya ialah tidak tahu apa yang berlaku ni. Jadi dia masuk penjara tu kerana apa? Kerana yang masyhurnya maknanya ada orang budak tu masuk penjara, nama dia Yusuf, sebab apa? Dia gini kan. Gini kan kesalahan. Jadi raja ni pun kumpul lah perempuan-perempuan ni. Lalu raja berkata, iz urawattunna Yusuf, ketika kamu ni menggoda Yusuf an nafsihi. Kemudian kulna hasya lillah. Kemudian mereka pun ramai-ramai berkata. Apa mereka kata? Dia kata hasya lillah. Hasya lillah tu maknanya tak mungkin kata. Ma alimna alaihi min su. Kami maknanya setakat yang kami kenal dia tu memang bagus. Dia memang bagus, tak ada kejahatan pun dia tu. Gitu. Maknanya Yusuf ni memang baik. Kata perempuan-perempuan tu semua. Lalu pada ketika itu berkatalah isteri Aziz tadi, yang kata-kata nama Zulaikha tu, Zalikha tu, iaitu apa dia kata? Dia pun kata qalat imra'atul Aziz,
Allah SWT tak sebutkan nama dia di sini kan, tetapi ulama-ulama tafsir seperti Jalalain disebutkan nama dia adalah Zalikha. Jadi dia kata qalati imra'atul aziz, lalu berkatalah isteri Aziz yang menggoda Yusuf tadi tu, al-ana hashasal haq, pada masa ini dia kata hashasa tu makna wadaha, maknanya hashasa. Jelas dah sekarang ni, barulah jelas sekarang ni, dia kata al-haq, yang betul, perkara yang betul dah jelas dah sekarang ni. Ana rawattu, akulah sebenarnya yang bersalah lah, dia kata akulah yang goda. Ana rawattu an nafsi, akulah goda dia tu untuk inilah, wa innahu laminas sadiqin, dan sebenarnya kata perempuan ni, kata Zalikha ni, so sekarang dia menyesal lah. Dia menyesal semua ni. Jadi dia kata sebenarnya Yusuf ni adalah orang betul, dia kata orang betul, orang tak bersalah, dia kata. Lalu zalika liya'lama, seterusnya Allah SWT kata zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Jadi apa ni kata-kata ini adalah kata-kata daripada perempuan ni. Jadi adalah beberapa riwayat ada mengatakan kata-kata ini, ada kata kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ada pelbagai pendapat sini, tak apa kan, kita ambil satu pendapat kata bahawa kata-kata ni masih lagi kata-kata perempuan. Dia kata zalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib, aku tidak akan mengkhianatinya, aku tidak mengkhianatinya bil ghaibi, dalam keadaan tak tahu. Kemudian wa annallaha la yahdil kaidal khainin, Allah Ta'ala tak akan beri hidayat kepada orang-orang yang khianat. Maknanya Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk lah. Maknanya kalau dah buat khianat, buat jahat, nanti akan terselah jugalah kan. Jadi tu setakat habisnya muka surat kita, iaitu muka surat 241 berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi oleh kerana kita ni online, untuk memudahkanlah, maknanya saya akan berhenti pada setiap muka surat untuk memudahkan kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita sedikit cerita daripada Al-Quran sendiri kan, bukan daripada tempat lain dan kemudian ditafsirkan oleh sedikit-sedikit daripada ahli tafsir yang muktabar, yang kita baca, yang saya baca sedikit, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah semua yang bersama-sama dengan kita daripada dalam yang mengikuti secara online, insya-Allah. Jadi setakat itulah saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi, insyaAllah sesi kita ni pada setiap minggu, insyaAllah, dari yang diorganiskan oleh Syababul Iman Masjid Sengkurung, untuk sesi kuliah berkenaan dengan kisah-kisah para Rasul daripada Al-Quran. InsyaAllah jumpa lagi, insyaAllah minggu depan pada hari yang sama, hari Sabtu, insyaAllah. Kita moga-moga Allah Ta'ala akan berikan kesihatan kepada kita, dan Allah Ta'ala mengangkatkan ujian kita yang besar yang berlaku sekarang ni di negara kita, Brunei Darussalam, dengan wabak pandemik COVID. Jadi moga-moga Allah SWT akan beri pahala kepada kita dengan ujian yang berlaku pada ketika ini, insya-Allah. Sampai kita jaga dirilah, insya-Allah. Jangan lupa pakai mask selalu apabila keluar daripada rumah. Jadi sekarang ni saya tak pakai mask sebab memang kita berada di dalam rumah semua kan. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhlah majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.